Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, labbaik ya Allah. Tiada jenis kehidupan serta tadbir, yakni perintah dan bicara, dan tiada warak, seperti menahan diri daripada menyakiti sesuatu jikalau binatang sekalipun. Hai manusia, tiada jenis kehidupan serta tadbir, yakni perintah dan bicara, dan tiada warak seperti menahan diri daripada menyakiti sesuatu jikalau binatang sekalipun. Hai manusia, tak ada jenis kehidupan serta tadbir. Tak ada jenis, segala kehidupan tak ada. Tak ada. Dan segala tadbir serta tadbir. Iaitu apa? Yang nama kehidupan tak ada. Kau tak ada tadbir. Yang tadbir siapa? Allah. Ya, dia tengok. Tiada jenis kehidupan serta tadbir. Mana boleh kau hidup kalau kau tadbir? Kalau kau tadbir, maknanya kau tak boleh hidup. Tak boleh sempurna kehidupanmu. Jangan pakai tadbirmu, pakai tadbir Allah. Habis kata jangan kita tadbir. Tadbir, ikut tadbir Allah. Dia bukan kau yang tadbir. Bukan kau yang tadbir. Ikut tadbir Allah. Boleh tak bolehnya, patut tak patutnya, ikut Allah. Kemudian serahkan kepada Allah, reda pada Allah. Istilahnya, jangan kacau pentadbiran Allah. Susah tabah, susah tahan, susah terima, susah cuba cari jalan ikut syariat Allah macam mana nak keluarkannya daripada diri kita. Bukan dengan cara kita, bukan dengan gaya kita, bukan dengan ikhtiar kita, bukan dengan fikiran kita. Tidak ada kehidupan serta tadbir. Kalau kau cuba nak tadbir, tak ada kehidupan lah. Tak ada kehidupan. Payah kehidupanmu nanti. Payah kehidupanmu. Kau cuba campur tangan dengan urusan Tuhan. Betul ya. Betul ya. Bab makan saja. Nabi dah bilang cara makan begini. Kita nak tadbir cara makan kita, kita ubah. Sihat tak? Sakit. Kalau kau cakap Nabi, ya sembuh. Ya sihat walafiat. Tentang bab harta. Kita keluar zakat. Tak tahun kita zakat. Kita pulaknya tak ada pendapatan. Kita dapat harta pusaka lah. Taruhlah dapat harta pusaka lah 100,000 lah. Kita zakat. Tapi tahun depan kena zakat lagi tak? Selagi masih di atas nisab, kena zakat lagi. Tapi tahun lepas saya dah bayar. Sebab tahun ini awak masih kaya lagi. Bayar lagi. Kalau gitu habislah duit saya. Kok habis? Kok habis? Yang kau zakatkan tu tersimpan. Itu yang confirm punya kaya dekat akhirat. Yang kat dunia apa kau pakai, pakailah. Yang tak pakai, apa bakinya tu baru kena zakat. Kau bilang habis, maka dia nak tukar tadbir Allah. Duitnya tu dimasukkan labor sana, labor sini. Sebab kalau dia labor-laborkan, dah kena beli barang kan. Dah kena beli barang, dah tak kena zakat ya. Tak kena zakat ya, kena barang. Habis di labor sana, hangus, di labor sini, hilang, di labor sini semua. Lagi miskin daripada silap-silap jadi peminta zakat pulaknya. Kacau sistem Allah. Kacau sistem Allah, ganggu sistem Allah, ganggu sistem Allah. Kita tak ada kehidupan serta tadbir, yakni perintah dan bicara, dan perintah dan bicara. Perintah ini sepatutnya gini, ini sepatutnya begini, jangan ikut syariat Allah. Dan juga bicara, ini kalau begini baik, ini kalau begini baik, serah sama Allah Ta'ala. Dan yang kau bilang nak baik, tak baik itu pun bukan ikut akal fikiran kita. Ya, semua ikut pentadbiran Allah Ta'ala. Dan tiada warak. Seperti menahan diri daripada menyakiti sesuatu jikalau binatang sekalipun. Warak ya. Warak. Kalau makan pilih punya pilih. Warak sekali. Allah kainnya sampai lusuh. Warak sekali. Tapi suka menyakiti haiwan. Suka menyakiti manusia. Haiwan pun tak boleh, ini kan pula manusia. Ya, tak ada warak. Warak tu maknanya apa? Terlebih baik daripada baik. Itu maknanya warak. Kalau dah ada buat benda tak baik, ia tak warak. Walaupun terhadap haiwan. Warak ialah terlebih baik sesudah baik. Itu namanya warak. Dan sangat menjaga daripada tak baik, walaupun sudah baik. Itu namanya warak. Warak ialah terlebih baik daripada baik dan memelihara daripada tidak baik, walaupun sudah baik. Itu namanya warak. Tapi kok masih ada menyakiti makhluk Allah Ta'ala? Ya, bukan warak. Dan warak ni penting ya. Warak ni penting. Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu binasa. Binasa tu maknanya apa? Boleh ditipu syaitan, boleh buat dosa, boleh terjerumus kepada kekafiran sekalipun, boleh terdedah kepada kemurkaan Allah Ta'ala sekalipun. Semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya pun binasa kalau kecuali dengan ikhlas. Dan apa yang ikhlas pun binasa kecuali yang takut pada Allah Ta'ala. Yang takut pulaknya dalam bahaya besar. Nak pelihara daripada bahaya besar ni kena warak. Betul pegangan tarikah Ba'alawi, Al-Ba'alawi ya.
diasaskan oleh Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ya. 5 pegangannya: ilmu, amal, ikhlas, khauf dan wara'. Wara' inilah menjaga yang 5 yang 4 tu tadi. Wara' overall, semuanya punya jaga sekali wara', ya. Jadi bukan hanya wara', hanya kalau nak beli barang makanan pilih, baca punya baca, ini bahannya apa, ini bahannya tu. Wara' juga, wara' sudut makanan. Wara' ialah apa? Baik sesudah baik. Sudah baik, terlebih baik daripada baik, dan memelihara daripada tidak baik walaupun sudah baik. Itu namanya wara'. Sangat-sangat menjaga. Membatasi dirinya daripada kemungkinan jadi tak baik walaupun tak ada kemungkinan jadi tak baik, ya. Itu namanya wara'. Sangat-sangat dijagakan wara'. Tak ada wara' kalau masih menyakiti hamba Allah walau haiwan sekalipun. Itu bukannya wara', masih zalim tu namanya. Wara' tu maknanya dah terlebih baik daripada baik. Kalau dah masih zalim, wara' tak? Dia jauh. Nak bilang baik pun tidak, masih zalim lagi namanya. Dan tiada bicara yang terlebih tinggi daripada baik adab, yakni sopan serta Allah Ta'ala. Bicara yang terlebih tinggi, iaitu baik adab, sopan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah bicara paling tinggi. Bicara yang terlebih tinggi sekali. Bicara itu, bicara sebagai orang bawah kepada orang atas. Bicara orang atas terhadap orang bawah. Disusun cakapnya, diaturkan perkataannya, digubahkan apa segala penyampaiannya. Tak ada yang terlebih baik, tiada lebih tinggi kecuali adab dan sopan serta Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala, ya. Ini bicara bukan hanya bicara cakap sehari je, budi bicara sekalipun. Budi bicara sekalipun, ya. Iaitu tidak ada budi paling adab paling baik, ya. Tak ada budi bicara paling baik. Ini bicara bukan setakat bicara cakap, ya. Budi bicara, ya. Tidak ada budi bicara yang terlebih tinggi kecuali baik adab terhadap Allah Ta'ala. Itu kalau kita bilang dalam bab adab, bab akhlak, paling tinggi sekali akhlak terhadap Allah Ta'ala. Tak ada akhlak pada Allah Ta'ala, ya tak ada akhlak namanya. Akhlak tu apa? Adab tu apa, ya? Akhlak ialah sikap yang baik. Sikap yang baik. Dan adab ialah tingkah laku yang baik. Akhlak ialah sikap yang baik. Itu apa kita bilang? Bukan perilaku tau. Kalau adab ialah perilaku yang baik. Budi pekerti. Akhlak ialah budi pekerti yang baik. Akhlak budi pekerti yang baik. Dan adab ialah perilaku yang baik. Jadi kalau orang ada akhlak yang baik, nak buat sikapnya baik, sopan santunnya baik, akhlaknya tinggi, pasti nak membuat sesuatu dengan cara yang terpaling baik. Itu namanya adab. Sikapnya baik, akhlaknya bagus tu maknanya. Maka dia kalau bikin apa pun nak bikin terbaik mungkin. Kalau nak hadir majlis pun dengan cara terpaling baik. Kalau nak makan pun dengan cara terpaling baik. Nak buat apa semua tu dengan adab yang terpaling baik. Itu terbit daripada akhlak. Terbit daripada akhlak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling tinggi punya akhlak. Allah Taala sebut wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Rasulullah adalah atas akhlak yang terpaling agung. Dan Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi mulia kerana akhlak ke kerana harta? Bukan, Nabi bukan mulia kerana akhlak. Akhlak mulia kerana Nabi. Yang nama akhlak pun tak mulia. Nabi yang melengkapkan kemuliaan akhlak. Yang begini akhlak baik, begini akhlak baik, begini sikap yang baik, begini apa budi bicara yang baik. Nabi yang menyempurnakan akhlak. Maka lahirlah daripada Nabi segala adab yang baik yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala, Tuhanku saja mentakdibkan aku dengan sebaik-baik punya pentakdiban. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada adab budi bicara paling tinggi kecuali beradab dengan Allah Ta'ala. Beradab dengan Allah Ta'ala tu apa? Takut dengan Allah Ta'ala. Sebab itu orang-orang salihnya, termasuk dengan adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dah tentulah yang haram dijauhkan, yang wajib dilakukan, yang sunnah dipenuhkan, yang makruh dijauhkan. Termasuk lagi adab mereka apa? Kita katakan tadi, ada hubung kait dengan di atas, tak nak campur urusan Allah Ta'ala. Iaitu apa? Dalam keperluan hariannya pun serah sama Allah Ta'ala. Hatta kalau mereka punya doa dengan doa kita pun lain.
Kalau kita doa, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah berikan sihat, pada mereka itu tak ada adab. Pada mereka, Allah yang takbir aku, bukan aku takbir Allah. Dia kasih sakit, dia tahan saja. Dia yang kasih sakit, dia yang sembuhkan. Mereka ya, mereka. Kaya miskin, serah sama asal aku menyaga, ikut dengan tata cara, ikut hukum Allah Ta'ala, untung rugi, serah Allah Ta'ala, untung pun baik, tak untung pun baik. Dia tak nak begitu. Dia tak berani, tak sanggup, hendak langgar apa yang Allah Ta'ala sudah takbir. Hujan lebat, air parit dah tinggi. Apa tu? Takut apa? Takut banjir ya. Mereka tak ada takut, tak ada mohon, ya Allah hentikanlah hujan, ya Allah gitu, tak ada. Serah saja, tengok saja. Kalau apa yang ada menjadi kebimbangan mereka, mereka cakap apa? Mereka tengok anaknya sakit. Kalau kita kan doa minta sembuh ya. Kalau mereka gini sampai peringkat gini, orang bilang sampai dah jadi tegel tau. Jadi tegel sampai hati. Sampai hati. Bukan pasal dia sampai hati, pasal dia tak nak langgar adab dengan Allah. Hatta anaknya sakit sekali pun, kalau tengok doa boleh tak? Boleh, dapat pahala, dapat kabul. Tapi mereka nak jaga adab. Anak aku ni hamba Allah, Allah sedang buat sesuatu yang baik bagi hambanya, aku tak mau campur. Tengok anaknya sakit pun cuma tengok, ya Allah, berlinang air mata, ya Allah kau maha agung, ya Allah kau maha mulia, ya Allah segala puji bagimu, ya Allah. Itu saja. Kalau tengok air naik tinggi saja, ya Allah kau maha bijaksana, kau maha mentadbir, ya Allah. Semua tu, semua tu jaga adab pada Allah Ta'ala. Ya Allah beri aku ini, ya Allah ini gini, ya Allah gini, ya Allah gini. Allah Ta'ala takbir engkau, kau takbir Allah. Jaga adab dengan Allah. Jaga adab dengan Allah Ta'ala. Mereka punya doa macam mana? Minta husnul khatimah. Mereka punya doa minta tetap iman. Mereka punya doa minta mati dalam keadaan Allah Ta'ala dah ampunkan dosa. Mereka punya doa minta jadi umat Nabi Muhammad. Itu yang mereka minta. Amal segala kehidupan dunia ini mereka serah saja pada Allah Ta'ala. Segala digantung kita tinggi, direndam kita basah, dicampak kita jauh. Adab dengan Allah Ta'ala. Ya, adab. Dan tiada syafaat seperti taubat. Syafaat itu yang menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan dapat syafaat wali. Mudah-mudahan dapat syafaat daripada amal salih. Paling besar punya syafaat ialah taubat. Dengan kau taubat, kau dapat keselamatan besar daripada siksa. Dengan kau taubat, dari bila dapat syafaat? Dari dunia dah dapat syafaat. Kalau taubat daripada dosa, dah dapat syafaat lantaran taubat itu. Dengan syafaat itu, kau dibuka hijab oleh Allah Ta'ala jadi suka ibadat. Kau dibuka hijab jadi cenderung ibadat. Itu syafaat tu namanya. Tetapi kalau tidak taubat, tak diberi oleh Allah Ta'ala untuk hendak ibadat, cenderung ibadat, sedap ibadat dari dunia. Dan dengan taubat itu Allah Ta'ala akan tambahkan ilmu. Dengan taubat itu Allah Ta'ala tambahkan hampir. Dengan taubat itu Allah Ta'ala kuatkan iman. Dengan taubat itu Allah Ta'ala kekalkan kita dalam Islam dan iman sampai hari mati kita. Dan dengan taubat itu selamat. Selamat sampai yaumil akhir. Kalau dah menghadap Allah Ta'ala tak ada dosa, dah syafaat Nabi diberikan kepada orang-orang lain. Kita dapat pengampunan direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan begitu. Jadi tidak ada syafaat yang lebih besar daripada taubat kembali pada Allah Ta'ala. Dan kalau kita bilang taubat, bukan hanya setahun 2 tahun lepas. Daripada usia akil baligh kita. Umur kita 17 tahun apa bikin. Umur kita 15 tahun dah akil baligh kan apa kita bikin. Umur kita 20 tahun apa kita bikin. Umur kita 23 tahun, 24 tahun apa kita bikin. Umur kita ketika kita sihat dulu apa kita bikin. Umur kita ketika kita kaya dulu apa kita bikin. Umur kita ketika kita masih ada segala-galanya apa kita bikin. Kalau ada yang menyalahi daripada yang diperintah oleh Allah Ta'ala, kau taubat dan kau menyesal, kau minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat ya. Taubat tidak ada syafaat seperti taubat. Betul ya. Betul. Bahkan nak dapat syafaat Nabi pun ya. Nak dapat syafaat Nabi pun kalau sampai tak insaf daripada kekufurannya, tak dapat. Na'udzubillah. Dan tiada ibadat seperti ilmu. Betul. Ibadat paling besar sekali ilmu. Belajar. Sahabat tanya, walaupun lebih daripada baca Quran, Nabi bilang ada manfaat baca Quran tanpa ilmu? Jadi ilmu, tidak ada ibadat seperti ilmu. Dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan ya, kita ni dah umur, dah tua, dah nak matilah ya, terus senang cakapnya ya. Diberi peluang menghadap Allah. Bayangkan itulah macam kita menghadap sekatar maut. Betul orang selalu bilang, jadikan sembahyang kita macam sembahyang penghabisan.
setiap kali lah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayat ya. Setiap kali kalau sembahyang, bicara dengan Allah, cakap dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu akbar kabira. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Cakap dengan Allah. Kan kita faham sikit lebih kurang maknanya kan. Cakap dengan Allah, dengan menggungkan Allah. Cakap dengan membesarkan Allah, dengan luahkan segala apa isi hati kita. Pengharapan kita. Takut, ya Allah, aku dosa banyak, dosa aku banyak. Tak ada dosa yang aku tak buat. Betul tak? Tak ada dosa yang kita tak buat tau. Hakikatnya, tak ada dosa yang kita tak buat. Zina, ada buat tak? Dia tak pernah buat. Tetapi yang lebih pada zina ada buat. Ngumpat orang kan lebih dahsyat daripada 30 zina. Na'udzubillah min zalik ya. Arak ada buat. Minum arak tak ada buat. Tapi berkecimpung dengan bidang arak masih lagi. Kau jalan sana sini, kau nampak kilang arak berderet, kau nampak lori arak, kau hati kau sedikit tak ada rasa cemburu. Hati kau sikit tak ada rasa marah. Itu macam seolah-olah kau macam mengiyakan benda, ada wujudnya benda ni depan mata kau. Paling tidak kau kritik dalam hatimu, ya Allah aku tak suka, ya Allah tutup ini kilang, ya Allah robohkan, ya Allah ini lori jamkan, ya Allah. Protes terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mabuk arak tak? Kita tak pernah mabuk arak, tapi mabuk dunia. Jadi tak ada dosa yang kita tak pernah buat lah. Senang cakap. Yang kalau kita tak buat, kita ada buat yang lebih besar padanya. Dan kita nak mati. Dan kalau mati tu selama-lamanya dah tak cantum tobat lagi. Dan amal apa yang kita ada, tuan-tuan sekalian? Satu hari 24 jam, kita sembahyang hanya berapa minit? Taruhlah sembahyang kita punya khusyuk lah. Taruhlah 10 minit lah. 10 minit. Kali 5 cuma 50 minit. Tak sampai 1 jam pun. Tak sampai 1 jam pun. Macam manalah dah kita sembahyangnya sikit, cacat pula, tak khusyuk pula. Ngaku tak ada ibadat, sudahlah. Depan Allah Ta'ala ngaku, ya Allah aku tak ada apa-apa, ya Allah aku macam mana nak ngadapmu, ya Allah amalan aku tak ada, ya Allah. Dan kau suruh aku buat sikit sangat. Dahlah sikit sangat, cacat pulaknya, ya Allah. Hanya harap ampunmu, ya Allah. Hanya harap terima, ya Allah. Dosa pulaknya banyak yang kau tegah. Yang bahkan itu yang aku buat banyak pulaknya, ya Allah. Minta ampun, ngadu sekali pada Allah Ta'ala, ya. Jadi tidak ada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Jadi sembahyang dengan rasa takut, ya. Dan sembahyang dengan rasa takut. Kalau apa-apa dalam sembahyang kita yang menghilangkan rasa takut kita pada Allah Ta'ala, elakkan. Walaupun benda tu dapat dipandang elok sekalipun. Seperti kalau bacaan kita nak tampak elok sangat. Tapi hilang perasaan takut depan Allah. Hanya kita konsentrasi dengan lagu kita. Kita konsentrasi dengan gunnah kita, dengan mat kita. Tapi kita lupa yang aku menghadap ini yang maha agung, yang boleh baka aku. Dan yang sedang menghadap ini ialah insan yang berdosa. Kalau gitu gugurkan. Baca yang sederhana sudah. Baca yang sederhana juga sudah. Pakaian. Dalam sembahyang, sibuk nak syal apa, nak jubah apa, nak serban pisin apa, semua gitu. Kalau itu membuat diri kau takut pada Allah Ta'ala, yang capai apa saja, pakai saja, begitu saja, yang ringkas saja. Begitu. Yang apa sembahyang, tidak ada sembahyang kecuali takut pada Allah Ta'ala. Tidak ada sembahyang seperti takut pada Allah Ta'ala. Jadi kalau sembahyang tak ada takut pada Allah Ta'ala, tak ada nilai sembahyang itu. Ya. Boleh seorang yang nak dihadapkan depan raja besar, dan dia ada buat salah, dan kemungkinan dia kalau jatuh hukuman dia kena pancung, dan berapa banyak yang dah kena pancung, boleh dia tak takut. Pada waktu penghadapan tu dia tak takut. Bukan penghadapan tu, minta nak kena kerat tu namanya. Takut. Jadi tidak ada sembahyang kecuali takut pada Allah Ta'ala. Tiada kemenangan seperti sabar. Betul. Kalau sabar dah kena menang lah. Tahan. Dah capai. Tengah capai lah ni. Belum dapat kok dah capai. Dapat sabar. Capai dengan dapat dengan kehendak Allah, tak dapat pun dengan kehendak Allah. Maka kalau dapat kau syukur, kau tak dapat kau sabar. Dah dapat dah hasil lah tu. Dah dapat hasil. Hasil sesuatu ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau dapat sekalipun syukur kau tak cukup, tak bagus. Kau tak dapat sekalipun tapi sabar kau mantap, bagus. Pokoknya kesudahan ialah penjalinanmu dengan Allah. Bukan dapat tak dapat benda kau. Tak ada kemenangan. Bukan kira kemenangan ke, pencapaian ke, bukan kiranya gitu. Hampir pada Allah Ta'ala. Kalau hampir pada Allah Ta'ala, dengan tak dapat, tak menang pun bagus. Macam orang sabilillah lah. Orang sabilillah yang mati kena tikam sama tu. Kalah ke? Menang.
Tapi apa, lantaran dia sabar. Habis kena tikam kok menang bilangnya. Menang, kembalinya pada Allah namanya menang. Hidup tapi derhaka pada Allah Ta'ala, ya kalah namanya. Kalah, ya. Dan tiada bahagia seperti taufik, yakni menolong oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat taat. Tak ada bahagia kalau tak dapat taufik, tak ada bahagia. Betul tak ya? Na'udzubillah ya. Kalau dapat taufik pagi-pagi kita dapat datang kuliah, alhamdulillah, ni dari Allah, syukur. Allah yang menjadualkan kita, Allah yang menggerakkan kita. Pagi-pagi kita dapat dapat baca ilmu semua, mudah-mudahan jadi kesedaran bagi diri kita, keinsafan bagi kita itu. Itu bahagia, senang, gembira, dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat taufik macam mana? Bahagia tak? Celik mata pagi saja dah fikir nak masuk ofisnya. Sarapan pun tak sempat. Celik mata pagi saja nak pergi nak ada meeting. Celik mata pagi saja nak tengok tendernya. Sampai orang dia punya pekerjanya dah balik. Tukang sapunya pun dah balik. Dianya toki besarnya masih balik pun buka file, buka tengok ada menang tender ke tidak, ada gini. Alamak, kalau tak dapat taufik dia tak ada bahagia. Dapat tender, bahagia tak? Dia tak bahagia. Macam mana nak memenuhi apa yang dia dah berikan. Minta maaf ya, yang orang berani ambil tender pun dia tak ada apa-apa tahu sebetulnya. Dapat baru sibuk cari kontrak ini, disapkan itu, disapkan ini. Bahagia tak tu namanya? Tak bahagia. Tengah buat tak tahu ada kesilapan, kena saman. Tak bahagia. Kau tak dapat hidayat, kau dapat apa, dapat projek besar macam mana pun tak bahagia. Dapat projek dan hasil projek pun tak bahagia. Dapat harta, melimpah harta pun tak bahagia. Dapat taufik hidayat, itulah kebahagiaan. Sehingga taat kepada Allah Ta'ala. Bahagianya macam mana sampai hari-hari dia rasa macam hari raya. Sayyidina Ali bilang, kalau hari yang aku terbit padanya tu, aku tidak buat dosa pada Allah Ta'ala, maka hari tu hari raya. Hari tu hari raya. Ya. Hari yang dia tak derhaka pada Allah Ta'ala, itulah hari raya, hari bahagia, hari gembira. Kerana apa? Dapat taufik hidayat daripada Allah Ta'ala. Dan tiada pakaian yang terlebih indah daripada akal. Betul ya? Pakaian yang indah yang menjadikan manusia segak, yang manusia dipandang elok, akalnya. Pakai indah sekalipun, bukan smart, dalam majlis dia paling smart, tapi cakapnya orang kurang sempurna akal. Kan ada orang gitu kan, diukur daripada cakapannya. Pakai baju macam mana cantik pun, orang kedepankan dia tak? Tak kedepankan dia. Pakai baju paling indah sekalipun, kereta paling besar sekalipun, orang minta pandangan dia tak? Tak. Tapi kalau dia ada akal sempurna, walau dia sederhana sekalipun, orang minta nasihat dia tak? Nasihatkan dia. Orang tampilkan dia tak? Tampilkan dia, pasal ada akal. Pakaian paling indah yang menghiasi seorang, yang membuat orang menonjolkan seseorang, yang boleh membuat seorang tu boleh ditampilkan ialah akalnya. Jadi jangan tak ada akal. Akal ya pulaknya ya. Akal biar sihat. Akal tengah-tengah. Nafsu paling rendah, kemudian akal, kemudian hukum. Syarak ya. Lantaran akalmu, nafsu bilang bagus macam mana pun tolak. Wahai nafsu, tak boleh. Aku dah fikir benda ni tak baik. Benda ni tak bagus. Benda ni banyak mudarat. Jatuh nafsu. Walau enak, walau cantik, walau mewah, walau apa sekalipun. Tapi kalau akal bilang tidak bagus, wahai nafsu. Akal pulaknya boleh kekang nafsu dengan apa? Dengan panduan daripada syarak. Jadi lantaran akal, nafsu dimatikan. Akal berpandu dengan hukum. Selamat. Jadi boleh dihidupkan akal. Kalau akal pulaknya bercanggah dengan hukum, lantaran hukum, akal engkau kematikan. Menurut fikiran saya, menurut kajian saya, menurut himmah saya, begini sepatutnya. Wah, cendekia. Tapi Tuan, syarak mengatakan tak boleh. Ya, terus padam. Cancel. Kecuali akal yang kita bilang tadi, ialah akal yang berpandukan dengan syarak. Akal berpandukan syarak. Kuat dia, jadi dia geng dengan syarak. Dia geng dengan hukum Allah Ta'ala. Segala nafsu akan runtuh. Akal berpandukan dengan syarak. Kalau akal tak berpandu dengan syarak, akal pun disuruh padamkan. Naikkan syarak. Tetapi kita akal padam, hukum pun padam, nafsu yang kita naikkan. Baik. Dan tiada taulan yang terlebih jinak daripada ilmu. Ya, betul kata Sayyidina Ali ya. Ilmu menemani kita ke mana-mana. Ilmu jaga kita. Kita jaga harta. Ilmu tak boleh dicuri, harta boleh dicuri. Ilmu bertambah kalau dibelanjakan. Dengan ada ilmu, kau pergi mana sekalipun, kau selamat. Walau kat tempat asing, macam mana kau sebatang kara sekalipun, kau selamat. Boleh survive.
Kenapa? Bertemankan dengan ilmu. Tak ada ilmu dengan member-member kau ramai sekali, member kau tipu kau. Jadi kalau ada ilmu, kau selamat, bijaksana dalam menguruskan segala urusan. Pelajaran yang ke-21, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, selesaikan olehmu akan dirimu pada berbuat ibadat akan daku. Nescaya aku penuh akan hatimu dengan nur dan aku beri berkat bagimu pada rezekimu. InsyaAllah akan kita sampai baca ini pada pertemuan akan datang. Kalau ada umur, mudah-mudahan diberi izin, diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini hari sudah berapa Muharram? Ya? 5 Muharram ya. Jadi apa hari Sabtu 1 Muharram. Hari Sabtu akan datang ni 8 Muharram. Jadi Ahad, Isnin, Selasa puasa. Ahad, Isnin puasa. Ahad, Isnin, Selasa puasa. Yang dia punya Asyuranya ialah apa Isninnya. Jadi kita puasa 9 itu kerana apa? Biar menyalahi orang-orang Yahudi. Nabi bilang kalau aku panjang umur tahun depan aku puasa 9 dan 10. Dan ulama tambah lagi satu hari, hari ke-11. Kenapa? Jadi yang 10 tu hari Asyura, hari yang banyak peristiwanya. 9 supaya ibadat kita berbeza dengan syariat orang lain. 11 ihtiyat. Ihtiyat tu apa? Jaga-jaga. Kalaulah tersilap tengok anak bulan, kalaulah tersalah kira tarikh, maka ada hari tambahnya satu. Jadi ulama bilang 3 hari, nak buat 3 sekali, 9, 10, 11. Kalau tak nak 3, nak bikin 2 saja, maka 9 dan 10. Kalau nak bikin 1 saja, ya bikin 10. Jadi saya nak bikin 1 sajalah, saya ambil 9 je lah. Jangan, kalau nak bikin 1 aja, ya ambil apa? 10. Saya tak sanggup lah 3 hari, saya dapat 2 hari sudahlah. Saya ambil 9 dengan 11. Jangan. Ambil 9 dengan 10 ke 10 dengan 11. 9 dengan 10 lebih baiklah. Kalau nak bikin 3-3, bikinlah 3-3 lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.